wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Terlebih dahulu ana minta maaf untuk hadis yang ke-8 dan hadis yang ke-9 itu ana akan baca, ana akan hurau berdasar pada teks Arab ni. Tak sempat nak taip. Cumanya sebelum kita pergi kepada hadis yang ke-8, ada bahagian akhir tu. Tak sempat kita nak bincang pada minggu lepas. Hari ini boleh tengok teks muka surat 16 sebelum ini. Bahagian akhir tu ana tulis di situ, huraian bahagian akhir hadis akan menyusul kemudian insya-Allah berkait dengan hal tu. Qala faqala Sa'dun, di situ tu bahagian akhir hadis ni, hadis yang ke-7. Ana ambil bahagian tu. Qala faqala Sa'dun wa ana wallahi la aqtulu musliman hatta yaqtulahu dhul butain, yakni Usamah. Telah berkata ia telah berkata. Siapa ia tu? Mana kalau mengikut kalau kita tengok dengan lengkap lah, sebab sini tak ada hak ringkasan ni, dia tidak bawa sanad secara lengkap. Jadi qala tu siapa yang berkata? Dia telah berkata. Siapa dia tu? Dia tu Abu Zibyan, perawi, salah seorang perawi hadis yang ke-7 nama Abu Zibyan. Jadi kalau dalam teks asal tu adalah baik. Jadi kata Az-Zibyan, kata Abu Zibyan, dia kata faqala Sa'dun, maka telah berkata Sa'ad. Sa'ad ni Sa'ad mana? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ini maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata wa ana wallahi, dan saya demi Allah, la aqtulu musliman, saya tidak akan bunuh seseorang muslim hatta yaqtulahu dzul butain, sehingga ia dibunuh oleh dzul butain. Dzul butain ni maksudnya Usamah. Kenapa disebut dzul butain? Usamah ni kalau mengikut Imam Qurtubi, dia kata Usamah ni dia perut buncit sikit. Agak ketara jugalah. Dari segi fizikal dia tu, dia perut tu agak buncit lah. Sebab tu biasa orang bukan gelar, kadang-kadang dia kita panggil tu kecek selera lah. Kecek selera, goral lah. Gelar juga, tapi bukan gelar untuk menunjukkan buruk sama saing. Bila sebut Zulbutain tu, yakni Usamah. Maknanya Usamah. Baik. Apa maksud kata-kata Sa'ad itu? Kenapa Sa'ad kata gitu? Kalau kita sekali kita tengok tu nampak macam kita tak apa jijak lah mana lah. Sebenarnya Sa'ad kata begini, kalau mengikut dalam syarah-syarah hadis lah, di sini anda pun ada buat sikit ni. Jadi kata-kata beliau sebagai mencontohi nekat Usamah yang selepas kesilapannya dalam kes ini tidak akan memerangi mana-mana umat Islam, bahkan tidak akan terlibat pun dalam mana-mana konflik yang akan berlaku di kalangan mereka. Jadi kes ini memberi kesan yang besar kepada sikap Usamah bin Zaid itu. Bila dia tersalah ni ke siapa Nabi beberapa kali, ada riwayat kata membelah ke perut dia, membelah ke dada dia. Nabi ulang beberapa kali sehingga dia kata, kalulah aku baru masuk Islam hari ni, molek lagi. Jadi hilang dosa-dosa lepas tu lah. Al-Islam yajubu ma qablah. Dan dia nekat, dia kata, aku tidak akan bunuh selepas ni mana-mana orang Islam, dan dia tidak akan terlibat dalam mana-mana pertumpahan darah yang melibatkan sesama Islam. Jadi kata-kata Sa'ad ini sebenarnya kata-kata Sa'ad ini sebenarnya untuk nak mengatakan bahawa dia juga tidak akan terlibat dalam bunuh orang Islam seperti yang telah dinekatkan, yang telah diazam oleh Usamah bin Zaid. Tu.
Jadi terbukti Usamah ni tidak terlibat dalam mana-mana pertelingkahan yang berlaku di zaman sahabat selepas kewafatan Nabi SAW. Kalau kita perhatikan dalam sejarah Islam lah, peperangan mula-mula berlaku kita kata di zaman mana? Zaman Sayyidina Ali tu lah. Di zaman Sayyidina Ali berlaku peperangan Siffin antara dia dengan Muawiyah, berlaku peperangan Jamal antara dia dengan kumpulan Aisyah radhiyallahu anha. Baik, lepas tu begitulah. Jadi Usamah ni salah seorang yang telah disenarakan yang tidak terlibat dalam mana-mana konflik yang berlaku. Lebih bagi sampai ke peringkat pertumpahan darah. Seperti mana Ibnu Umar juga. 2000 lebih sahabat tu memang tak terlibat. Mengelakkan dia, kadang-kadang lari daripada tempat tu, termasuk dia Usamah bin Zaid. Jadi kata-kata Sa'ad ini sebenarnya bermaksud kata-kata Sa'ad dalam hadis ini tidak bermaksud jikalau Usamah memerangi dan membunuh orang Islam maka barulah dia akan bunuh mereka. Tidak maksud begitu. Jadi kata-kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni ayatnya, dia sangat yakin bahawa Usamah ni tidak akan mengulangi kesalahan sama, bunuh sama orang Islam. Sebab tu dia kata kalau Usamah bunuh aku akan bunuh. Nak ayatnya tak mungkin dah Usamah akan bunuh orang Islam. Dan terbukti betul. Dan dia pun mengikut jejak langkah Usamah bin Zaid. Padahal kita kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni besar lagi title dia, kedudukan. Sebenarnya nak berbanding dengan Usamah tu. Tapi oleh kerana Usamah ni kedudukan tinggi juga. Al-Hib Ibnul Hib. Kekasih Rasulullah, anak kepada kekasih Rasulullah. Kita tergelar dia kan. Baik. Kemudian selepas daripada itu, cuba kita tengok lagi hadis minggu lepas lagi. Qala rajulun, situ. Qala rajulun alam yakulillah wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Al-Anfal ayat 39. Qala ia telah berkata, siapa ia ni? Hak ni pun mengikut ulama masih lagi Abu Zibyan tadi, perawi hadis ni. Abu Zibyan ni perawi hadis ni. Perawi kata lagi, iaitu Abu Zibyan, dia kata qala rajulun, telah berkata seorang lelaki. Siapa lelaki ni? Sebab kalau kita baca hadis ni saja sama, tak jelas. Siapa lelaki ni? Rupanya dalam riwayat lain disebut lelaki ni adalah orang yang orang panggil orang yang menjadi batu api. Setengah kata munafik dia ni. Dia ni memang dia galak lah. Dia galak orang Islam ni supaya perang. Tu bunuh tak apa atas rasa fisabilillah. Kita doa betul, tak kira lah Islam kau kafir kau. Sebab asalkan kita nyok betul, kita boleh perang. Tu watak lelaki tu rajul dalam syarah hadis disebut. Gapo dia kata? Dia guna ayat Quran. Dia kata, bukankah Allah telah berfirman, wa qatiluhum, dan perangilah mereka hatta la takuna fitnah, sehingga tidak akan berlaku lagi fitnah, dan akan berlaku agama keseluruhannya adalah agama Allah. Mana sehingga agama Allah tu naik tinggi berbanding agama lain. Baik, setakat tu dulu. Jadi pada pandangan rajulun ini, ni bahaya ni hendak ni. Ni penting ni. Jadi rajulun ni lelaki ni bagian dia ni muftin, penimbul fitnah. Bila Sa'ad kata aku tak akan bunuh dah, aku tak akan perang dengan orang Islam, aku tak akan itu, seperti mana Usamah tak sih dah, bertaubat, menyesal dah dulu dia bunuh orang Islam. Itulah saka kafir kan. Kalau itu parok tu kata la ilaha illallah, dia pun bunuh. Penyesalan tu dia kata dia tak akan terlibat. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun, aku tidak akan memerangi lagi orang Islam. Tiba-tiba lelaki ni baca ayat tak boleh, dia kata. Bila kita di pihak yang benar, kita kena lawan. Walaupun lawan kita tu orang Islam. Mana dalil dia? Dia buat mari ayat ni dalil. Seolah-olah bagi lelaki ni waqatiluhum, cuba perhati tanda bulat pada hum tu pokok perbincangannya. Hum tu waqatiluhum, hum tu tanda bulat di situ. Apa maksud waqatiluhum? Dan perangilah oleh kamu akan mereka. Jadi mereka tu siapa maksud mereka tu? Jadi kalau mengikut lelaki ni, mereka tu siapa saja yang kita anggap salah. Parok faham aja. Siapa saja yang kita anggap salah, kita boleh perangi. Ayat Quran suruh gitu. Jadi hum ni sebenarnya siapa? Anda tengok dalam banyak lah, anda tengok kitab tafsir. Hum ni semua ulama kata maknanya golongan musyrikin, orang kafir harbi tu. Hak tu Tuhan suruh bunuhnya, bukan orang Islam.
Jadi ayat ni tak berkait dengan Islam, tetapi rajulun ini dia telah cuba menimbulkan kekeliruan terhadap makna ayat Quran tu. Oh dahsyat. Dia ada seumur watak lagu ni. Siapa zaman kita ni pun ada. Mana kalau dia kecek orang jadi pening lalu. Dah ada jin lagu tu suka menimbulkan fitnah. Dia ni sehingga tidak akan berlagu lagi fitnah. Fitnah ni bagi dia nya fitnah. Sedangkan fitnah ni mana syirik. Fitnah ni mana kufran wa syirkan. Supaya tidak berlaku lagi fitnah. Fitnah ni mana syirik. Jadi bunuh tadi kafir harbi. Mana ayat ni dituju pada kafir harbi, bukan kepada orang Islam. Tapi dia baca seolah-olah untuk orang Islam. Ni lah orang panggil fitnah. Tu. Bila lelaki ni kata gini, bila lelaki ni dia cuba nak memesongkan pemahaman Sa'ad bin Abi Waqqas tu, dengan dia baca ayat ni dan dia selewengkan makna ni, orang dalam istilah agama kita dia panggil tahrif maknawi. Dia telah cuba nak merosakkan makna asal Quran tu. Dia ingat Sa'ad bin Abi Waqqas ni lagu mana? Sahabat besar ni, cendekiawan, cerdik ni. Sa'ad bin Abi Waqqas ni hadrat antara orang panggil bilioner lah di kalangan sahabat. Oh kaya luar biasa Sa'ad bin Abi Waqqas. Gapo dia Sa'ad kata? Kata Sa'ad, faqala Sa'dun, maka telah berkatalah Sa'ad. Dia taqad qatalna, sesungguhnya kami akan berperang hatta la takuna fitnah, sehingga tidak akan ada lagi fitnah. Maknanya fitnah yang difahami oleh Sa'ad dalam ayat itu makna fitnah kufur dan syirik, bukan fitnah ni kan dia makna luah. Jangan buat fitnah sama Islam. Bukan fitnah tu maksud dalam ayat ni. Fitnah ni fitnah akidah sesat, akidah kufur tu. Jadi Sa'ad, mana Sa'ad ni dia faham molek. Baik. Apa kata Sa'ad lagi? Wa anta tu siapa? Rajulun tadi. Hak cuba nak merosakkan makna ayat Quran tu. Tu mana anta? Anta wa ashabuk. Sebab itulah setengah-setengah ulama kata ni pokok munafik ni. Wa anta wa ashabuk mu ni maksudnya orang hak cuba nak merosakkan makna Quran tadi. Qala rajulun tu mana anta. Wa ashabuk dan puak-puakmu. Puak-puak engkau turiduna an taqtulu hatta takuna fitnah. Kamu ni berperang dengan maksud supaya berlaku fitnah. Kamu tu sebenarnya bila perang nak suruh timbul fitnah, nak suruh balas sama Islam, nak suruh jadi mati orang Islam, tu kami tidak begitu. Jadi maknanya kata-kata Sa'ad hak terakhir ni nak menolak percubaan rajulun tadi untuk merosakkan pemikiran umat Islam. Sebab itulah hadirat ana duk sebut semua, kita hidup ni di zaman fitnah. Kita kena layan orang Islam ni dengan cara yang terbaik, walaupun kita tidak setuju dengan dia. Tak setuju ni banyak sebab lah. Kadang-kadang kisah politik, kadang-kadang kisah perniagaan, kadang-kadang kisah peribadi, macam-macam lah tak setuju ni. Ada semua tu. Tapi bila dia orang Islam, janganlah siapa peringkat timbul kebencian, putus silaturahim, buat tuduhan melampau, guna perkata-perkata yang tidak munasabah. Tak boleh. Itu kesimpulan kita boleh ambil. Jadi Sa'ad ni walaupun zaman fitnah, dia masih letak posisi dia di tempat orang yang sabtun, orang yang mantap dia punya, orang panggil keimanan dia dan sebagainya. Ini kita boleh ambil daripada ni. Baik. Habislah di situ. Sekarang ni kita nak masuk hadis yang ke-8 hadis yang ke-8 ni ana tak sempat nak tarik, ana bagi minggu depan. Jadi hak ni pun ana akan baca pada teks asal di Arab ni lah. Sebab hadis yang ke-8 ni walaupun nampak panjang pun sebenarnya perbincangan itu kita bincang dah sebelum ni hadis yang ke-8 tu. Makna lebih kurang. Jadi ana ambil satu sikit sajalah. Okey, cuba tengok hadis yang ke-8. An Safwan bin Muhris anna Jundab bin Abdullah al-Bajali بعث إلى أسعس بن سلامة زمن فتنة بن الزبير فقال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم فبعث رسولا إليهم فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم إلا عن نبيكم
inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than minal muslimin ila qaumin minal musyrikin wa innahum iltaqaw fakana rajulun minal musyrikin idza syaa'a an yaqsida ila rajulin minal muslimin qasada lahu faqatalahu wa inna rajulan minal muslimin qasada ghaflatahu qala wa kunna nuhaddithu annahu Usamah bin Zaid falamma rafa'a alayhi as-sayf qala la ilaha illallah faqatalahu faja'a al-bashiru إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع فدعاه فسأله فقال لم قتلته قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته قال نعم قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال يا رسول الله استغفر لي قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. Diriwayatkan daripada Safwan bin Muhrith bahwasanya Jundab bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu diutus untuk menemui As'as bin Salamah pada masa pergolakan Ibnu Zubair. Ni orang panggil Ibnu Zubair kan, sebab Ibnu Zubair pada waktu ni dia tidak mau iktiraf kekhalifahan Yazid itu. Ingat tak cerita tu kan? Sampai berlaku peperangan dan dia mati di tepi Kaabah tu. Pergi dengan ketua tentera yang bernama Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi itu. Dia sebahagian Kaabah tu runtuh sebab kena alat tu lah, manjani itu. Manjani itu. Baik. Ini isu ni ketika ni sahabat ni. Sahabat belaka ni. Nak gitulah. Ada hikmat dia di sebalik itu. Kemudian dia kata kepada As'as, siapa kata? Jundab bin Abdullah. Dia kata kepada As'as, kumpulkan kepadaku teman-teman dari kalangan kamu sehingga aku dapat berbicara dengan mereka, kata Jundab. Kata Jundab. Maka As'as mengirim seorang utusan kepada mereka, kepada pokok dia lah, golongan dia atau kaum dia. Bila mana mereka semua telah berkumpul di satu tempat, maka datanglah Jundab dengan mengenakan burnus yang berwarna kuning. Burnus ni macam jubah, cuma dia ada tutup kepala lalu. Orang panggil dia tempat kita ni. Lah ni kan ada kan jubah ni jubah Morocco ni asal dia. Jubah Morocco. Dia tak payah kat tepi tu. Dia lalu dia sepatu tutup, apa kita pakai baju hujan ke tutup kepala buruk, dia pun ikat sini. Itu mana burnus yang berwarna kuning. Burnus yang berwarna kuning. Seraya berkata, ceritakanlah apa yang terjadi terhadap kamu semua. Wadar al-hadith, maka berlakulah perbincangan. Dar hadis makna orang tu kecek, orang ni kecek, bincanglah. Zaman fitnah ni, kena ingat ni, kita bincang ni zaman fitnah. Baik. Bila mana perbicaraan itu berlangsung, Jundab telah membuka tutup kepala burnusnya. Dia pun buka tutup kepala tu. Kemudian dia pun kata, sebenarnya saya datang menemui kamu dan saya tidak ingin bercakap dengan kamu kecuali saya akan bacakan hadis Nabi kamu. Saya mari sini nak kecek kata-kata yang diucapkan oleh Nabi kamu, Nabi SAW. Mari sini mana nak bawa hadis. Kita kena sesar dengan hadis, kena sesar dengan Quran, seolah-olah begitu. Kalau guna kepala otak masing-masing tak sesar semua. Seolah-olah begitulah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim utusan kaum muslimin kepada kaum musyrikin dalam suatu pertempuran. Dia pun ceritalah, dia bawa cerita. Ni orang panggil riwayat dengan makna. Dia tidak baca lafaz hak Nabi tu, cuma dia sebut. Dia sebut ke dia? Dia sebut mafhum daripada cerita.
Cerita ni lah kita nak bincang, ni cerita Usamah ni lah. Baik. Dalam satu pertempuran, Rasulullah kirim tentera orang-orang Islam untuk memerangi tentera musyrikin, dan mereka sungguh telah bertembung. Berlaku sungguh peperangan ni, berlaku sungguh peperangan ni. Ketika seorang dari kaum musyrikin itu ingin menyerang seorang dari kaum muslimin, maka dia pun serang dan dia berjaya membunuh orang muslimin. Dia bunuh orang Islam. Dan sesungguhnya seorang dari kaum muslimin menyerang seorang dari kaum musyrikin, tak kala ia dalam keadaan lalai, ketika dia dalam keadaan lengah tu, gapo dia nak ayat sininya ana sebut lalulah mudah faham. Sebab hari ni pun tidak nak bincang panjang mengenai hadis ni, berkait dengan kita bincang dah sebelum nak ayatnya begini. Jundak nak ayatnya, peperangan itu telah berlaku, orang kafir pergi bunuh orang Islam. Dalam peperangan itu orang Islam pun ada yang sempat bunuh orang kafir, orang kafir pun ada sempat bunuh Islam. Mana peperangan itu telah berlaku. Baik. Kata Jundak lagi, kami memberitahu bahawa seorang dari orang muslimin, tentera Islam pada waktu itu, mengikut ulama pada waktu ni Usamah ni tentera biasa, bukan ketua tentera. Hak tu ketua tentera tu hak Nabi hantar dia tu, tak sempat tu Husain Abu Bakar pun jadi tentera dia tu. Tu memang dia ketua Usamah ni. Hak ni tak. Peperangan dia tidak jadi ketua, cuma dia salah seorang tentera. Jadi salah seorang tentera Islam tu Usamah bin Zaid. Jadi ketika Usamah mengangkat pedang dia hendak membunuh seorang musyrikin, dah dia bunuh orang Islam. Bahkan dalam setengah riwayat kata dia ni bunuh orang Islam beberapa orang dalam peperangan ni. Bila Usamah kejar dia, Usamah nak tetak dia, Usamah angkat pedang nak bunuh dia, lalu lelaki musyrikin ni kata la ilaha illallah. Dia kata gitu. Dalam keadaan pedang tu, pedang Usamah di atas kepala dia. Dia pun kata la ilaha illallah. Kalau kita lagu mana? Kalau kita masuk mula ada sarung. Yang nak kata anak pun tebah juga tu. Kalau kita duduk situ lah. Sebab keadaan tu. Sebab tu Nabi tidak hukum Usamah. Cuma Nabi kata molek kalau ikat tangan dia jadi tawannya, apa membunuhnya. Sebab dia mengucap tu. Tengok hak ni pengajaran paling besar. Orang Islam ni ada kehormatan dia. Walaupun kita kata dia ni bagi Usamahnya parak lah tu, sakak buku dah. Baik, tak apalah. Bila akak dah pedang nak tetak dah, bakal kita kata beberapa saat lagi, tiba-tiba dia kata la ilaha illallah. Baik. Namun Usamah tetap menetak dia, membunuh dia. Kemudian datanglah pembawa berita kepada Nabi SAW. Dalam riwayat ni sebut yang cerita pada Nabi bukan Usamah. Hak sebelum ni Usamah sendiri. Ni perbezaan riwayat. Kalau dalam riwayat, dua riwayat sebelum ni tak, Usamah sendiri cerita. Ni tak. Ni tak. Sahih belakang ni. Jadi datanglah pembawa berita kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya kepada dia. Lalu pembawa berita tu pun ceritalah insiden yang berlaku di antara Usamah dengan orang kafir tadi. Orang kafir tu mengucap dia bunuh juga. Tu mana sahabat tentera lain cerita. Bila Nabi faham cerita itu, maka Nabi memanggil Usamah dan Nabi tanya dia, mengapa kamu bunuh orang musyrikin yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Bapa membunuh dia? Cuba bagi penjelasan. Nabi tanya Usamah. Usamah pun jawab, wahai Rasulullah, orang tersebut telah menyakiti orang Islam. Dia ni musyrikin, dia telah bunuh orang itu, telah bunuh orang ini dalam peperangan. Dan saya serai dia. Dia bunuh orang Islam dalam peperangan tu beberapa orang. Saya tengok. Sebab tu saya serai dia tu. Tu. Lalu ketika dia melihat pedang saya angkat nak bunuh dia, masa itulah dia kata la ilaha illallah. Rasulullah kenapa? Masa tu dia kata la ilaha illallah. Tu. Maka Rasulullah pun kata, jadi mau bunuhlah dia ni, kalau anda terjemah ke Kelantan. Jadi mau bunuhlah dia masa tu. Dia kata, ya, betul, saya bunuh dia. Nabi tanya pula dia, bagaimana kamu akan bertanggungjawab dengan perbuatan kamu terhadap orang yang kamu bunuh itu, yang mana orang itu terbukti telah mengucap la ilaha illallah. Hari kiamat nanti mu nak jawab mana depan Tuhan tu? Mu nak jawab lagu mana? Parut juga bahasa Nabi tu. Mu nak jawab lagu mana di hari akhirat tu? Dia mengucap mu bunuh dia.
Usamah menjawab, wahai Rasulullah. Jadi menyesallah Usamah. Usamah kata, ya Allah, ya Rasulullah, istaghfirli ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, tolonglah, mohon, minta pada Allah supaya Allah maafkan saya. Allah, mintalah supaya Allah ampunkan kesalahan saya ni. Usamah kata gitu. Nabi tak respon tu. Nabi tak bagi respon tu. Nabi tetap kata, bagaimana kamu akan bertanggungjawab terhadap perbuatan kamu? Kamu bunuh orang itu, sedangkan orang itu telah mengucap la ilaha illallah. Di hari kiamat kelak, mu nak buat lagu mana? Kata Jundab, perawi hadis ni, dia kata gitulah Nabi duk sebut berkali-kali. Nabi duk kata, mu nak jawab mana depan Tuhan, mu nak tanggungjawab. Usamah kata, tolonglah minta keampunan kepada Allah. Tapi Nabi tu kata gitu. Sebab itulah takrar, dia panggil takrar. Takrar ini bagi ulama, pengulangan ini bagi ulama untuk menunjukkan bahawa perkara besar bukan perkara kecil tu, bunuh orang Islam. Walaupun dalam tanggapan kita dia tidak ikhlas, dia parok dalam peperangan itu. Sepatutnya tawar lah, dia jadi tawanan perang lah. Apa duk bunuh gitu ni? Baik, itu cerita dia. Baik, di sini oleh kerana anda tidak tarik nota, sini anda nak baca hak Arab dia sahaja. Beberapa perkara lah. Pertama sekalinya, dia dalam hadis ni, kalau kita perhatikan ni, ni hadis yang ke-8 ni. Di sini dia kemukakan contoh-contoh, dia tidak baca lah tu. Anda nak sebut sedikitnya nama dia sebut ni kita tak pernah dengar sebenarnya, jarang kita dengar ni. Jarang-jarang kalau kita perhatikan hadis ni, hadis yang ke-8 ni, dia sebut situ Jundub bin Abdullah Al-Bajali ni, dia telah hantar kepada As'as bin Salamah zaman fitnah Ibnu Zubair. Tu jadi kita nak ambil sini As'as saja. Gitu. Jadi siapa dia As'as ini? As'as ni sebenarnya kalau kita tengok dalam huraian ulama, dia ni antara yang terlibat dalam fitnah Ibn Zubair. Maknanya dia ni puak Abdullah bin Zubair lah. Kira-kiranya gitulah, dia antara penyokong Islam belaka ni. Tu kita sedih tu. Mana kalau anak baca ni gadak muka Ibn Zubair, Abdullah bin Zubair ni bukan sahabat kecil, sahabat besar ni. Baik, As'as bin Salamah ni siapa dia? Kita nak berkenal secara ringkas. Penting Ana sebut ni gini sebab Ana, walaupun kita nak mengaji secara ringkas lah, kita kata tak mengenama pun apa ni, mukhtasar, tapi molek juga kita tahu. Sebab Ibn Khaldun kata style mengaji zaman tabi'i, bila dia baca hadis Nabi, dia mesti biodatakan perawi-perawi ataupun watak yang disebut tu, biar kita kenal walaupun sepitah lalu. As'as bin Salamah ni nama dia Abu Sufrah At-Tamimi Al-Basri. Dia disebut dalam kitab sahih, dalam hadis kitab-kitab mengumpulkan hadis ada sebut nama dia. Misalnya hadis Jundab ini. Ibnu Abi Hatim menjelaskan bahawa dia ni termasuk sahabat. Dia ni kata Ibnu Abi Hatim, dia ni adalah sahabat As'as ni. Kayak kita jari-jari dengar tak? Kalau tak tahu pun, dia ni sahabat. Tetapi Imam Bukhari tidak ambil hadis dia. Tidak ambil hadis dia. Begitulah. Ibnu Mandah berkata dia ni sahabat, tapi ada orang kata tak, dia tidak sahabat, khilaf. As'as bin Salamah ni salah seorang watak yang mana ulama khilaf dia ni sahabat ke tidak. Ibnu Mandah kata dia sahabat, tapi orang lain kata tak sabit. Ibnu Abdul Bar kata dia ni ada meriwayatkan hadis mursal. Begitulah seterusnya, ana pun tidak nak baca semualah. Antara yang meriwayatkan hadis daripada dia Abu Daud dalam kitab Sunan dia, Abu Daud At-Tayalisi, daripada Syu'bah, daripada Azraq, daripada dia bahawa Nabi telah bersabda. Ni antara hadis dia riwayatlah. Ni. Gitu
antara hadis-hadis riwayat. Dia kata Nabi bersabda, sabru sa'atin ataupun sabara sa'atan fi ba'dil mawatin khairum min ibadati arba'ina ama. Kita sabar sekejap dalam setengah keadaan bila kita ditimpa apa-apa ancaman, kesusahan, nak marah, kita sabar sekejap saja, sabar sengertilah. Itu lebih baik daripada beribadat 40 tahun. Tu hadis ni ada lagi hadis lain. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Daraqutni, kata Ibnu Mubarak dalam Az-Zuhud. Dia kata dia buat mari riwayat ni secara detail, sebut dengan sanad yang lengkap lah. Tu begitulah, tak apalah, itu berkenaan dia, mana dia ada riwayat. Baik, jadi kalau kita perhatikan dalam hadis ni, cerita ni berlaku di zaman fitnah Ibnu Zubair. Jadi anda tidak nak sebut sebab sini dia buat panjang. Kalau anda nak sebut sepitah lalu, fitnah Ibnu Zubair ni berlaku selepas daripada kisah Usamah bunuh seorang musyrikin tadi. Sebab apa? Kisah berlaku tentu dah. Sebab apa? Kisah Usamah ni berlaku zaman Nabi SAW. Fitnah Ibnu Zubair ni berlaku di zaman Yazid bin Muawiyah, selepas kewafatan Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu cerita dia. Baik. Jadi kisah ni masyhur. Jadi Ibnu Zubair ni, anak sebut sikit sebab supaya kita tahu latar belakang dia. Mengikut ulama, ni masyhur ni, memang sahih lah riwayat ni. Kalau kita baca, tengok dalam internet, kalau kita tarik saja kisah Ibnu Zubair, dia akan tubik cerita ni dengan riwayat yang lengkap dan ada rujuk yang lengkap. Jadi sebenarnya Ibnu Zubair ni ketika mana meninggalnya Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai kita kata khalifah pertama dari kalangan Bani Umayyah, dia tidak mahu melakukan bai'ah terhadap Yazid bin Muawiyah. Dia tak sih. Dan sikap dia tu kekal sehinggalah Yazid bin Muawiyah, sehingga Muslim bin Uqbah ni salah seorang kepala tentera kerajaan pada waktu itu, kerana pusat pemerintah Yazid ini di Damsyik, di Syria, di Syam tu. Bila Muslim bin Uqbah datang ke Madinah, dan peristiwa ni dikenali sebagai Waqa'atul Harrah. Dia gini, ana sebut sebab ana perlu kena tahu ni, sebab kalau dalam kitab Syiah versi dia lain. Anda baca, dia salah satu orang panggil insiden yang berlakunya bila tentera Muslim bin Uqbah datang ke Madinah. Sebenarnya pergi tu nak cari Ibnu Zubair lah, tak ada situ. Dan di Madinah tu ada berlakulah sedikit peperangan jugalah, tapi tidak besar. Ni dia panggil Waqa'atul Harrah, kis pada musim panah. Mana berlaku juga perang. Syiah guna cerita ni, dia kata semasa Muslim bin Uqbah datang ke Madinah ni, bila dia tahu Abdullah bin Zubair nak berada di Mekah, sebelum dia pergi ke Mekah, apa yang dia buat semasa dia singgah di Madinah? Dia bukan sekadar dia tangkap penyokong-penyokong Ibnu Zubair, kerana Ibnu Zubair ni setelah difatwakan sebagai menyalahi, dia nak memberontak memang pun, sebab dia nak mangkat senjata nak lawan kerajaan. Dia ni dianggap sebagai buruh. Itu di segi perbincangan dalam sejarah, kitab sejarah. Maknanya kalau kita letak keadaan Abdullah bin Zubair begitu, maknanya dia layak diperangi walaupun sama Islam pun, sebab dia sudah dikependerhaka kepada kerajaan yang sah. Di segi fiqh pun tak ada masalah tu. Tak apalah, kita tidak ada bicara itu. Syiah kata Waqa'atul Harrah ni, peristiwa ni berlaku pada hari Khamis ni. Dia kata tentera-tentera Yazid ni, dia telah memberi lesen kepada tentera dia 3 hari untuk ragu perempuan Madinah. Ustaz Ana boleh terima ni. Ustaz Ana masa mengajar sejarah Islam dulu di sekolah tu, dia sebut, tengok dia kata jahat ni. Ni puak-puak Hajjaj bin Yusuf ni, masa ni Hajjaj ada dah. Tapi Muslim tu besar lagi, Muslim bin Uqbah tu. Berapa kesal daripada 3 hari rogo perempuan? Dia kata siapa beribu-ribu yang mengandung perempuan Madinah. Allah tak menasabah. Tapi Ustaz Ana boleh terima cerita ni. Dia sebut, Ana ingatlah masa Ana dekat telemo dia baca. Tapi bila kita ngaji Maulana, rupanya cerita ni cerita Syiah. Cerita Syiah ni tak berlaku tu. Berat anda. Ana nak tanya gini, mudah saja kita nak bercakap. Cuba kita fikir. Zaman ni sahabat beriuk lagi di Madinah. Beriuk, Kelantan kata beriuk. Lama lagi di Madinah. Sahabat Nabi tu akan duduk dia ni. Sahabat Nabi yang ada Madinah semua kaki-kaki perang belakang tu.
Sahabat Nabi ada di Madinah tu pengalaman perang dengan Nabi selepas Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman perang semua sahabat. Ada ramai lagi di Madinah. Tak okey dia meniklis saja. Tak ada satu riwayat pun menunjuk ke sahabat ni bangkit angkat senjata lawan tentera muslim ni setelah dia ragup wanita-wanita Madinah. Mana cerita ni cerita buat-buat, cerita rekaan. Tak betul. Tapi orang kita baca dalam sejarah dia terima. Mungkin ada lagi kitab kita. Sebenarnya tak betul. Nak ayat tu. Waktu tujuan baca nak ayat tu. Baik, tak apalah. Selesailah. Dia tangkap penyokong-penyokong Ibnu Zubair di Madinah. Summa tawajjahal jaish ila Makkah. Kemudian dia halakan tentera dia. Dia pergi menuju ke Mekah. Baik, tak apalah. Maka dalam perjalanan itu ketua mereka Muslim bin Uqbah meninggal dunia. Jadi yang bertindak menjadi ketua selepas kematian Muslim bin Uqbah itu adalah seorang yang penduduk Syam. Dia ni daripada Syam. Nama dia Husain bin Numair. Dia ni orang Syam, Husain bin Numair. Dia telah kepung Ibnu Zubair di Mekah. Dia kepung Mekah tu. Ibnu Zubair duduk dalam masjid. Ibnu Zubair. Waramau al-Ka'bah bil manjani hatta ihtaraqat. Mereka telah melempar. Tujuannya nak bunuh Ibnu Zubair. Bila dia guna manjani, dia macam bak peluru tu, dia bentuk batu, dia ikat dengan tali, lepas tu dia letak minyak jadi macam nyala api lah. Bila manjani tu dilantunkan ke udara, terkena Kaabah, runtuh Kaabah, runtuh sebahagian Kaabah. Baik, kita ni memang kuat benalah dimanipulasi oleh Syiah ni. Fafaja'ahumul khabar bi maut Yazid bin Muawiyah. Pada waktu itu sampai berita bahawa Yazid bin Muawiyah meninggal dunia. Maka mereka jadi tentera yang dipimpin oleh Husain bin Numair kembali ke Syam. Tak jadi nak memerangi Ibnu Zubair, tak jadi, sekerat jalan saja. Pada runtuh dah Kaabah tu. Kembali semula ke Syam. Kenapa? Kerana telah mati Yazid bin Muawiyah rahimahullah. Apa anda sebut rahimahullah? Sebab Yazid ni seorang yang warok. Kita bincang semula tu. Siapa Yazid sebenarnya? Cerita dah kita baca bohong, tak betul ulama kata. Ulama buat kajian dah. Yazid ni orang soleh. Maka bila begitu Ibnu Zubair pun, bila tentera Yazid ni balik yang dipimpin oleh Husain tadi, dia pun bina semula Kaabah. Dia baiki semula Kaabah. Maka dia isytihar bahawa dia yang akan memegang jawatan sebagai khalifah. Maka dia dibai'ah di Mekah. Bukan semua. Ni setengah ulama kata kesilapan dia ni. Dia isytihar diri dia sebagai khalifah. Dia tak iktiraf. Dia Yazid dia iktiraf dah. Bila Yazid meninggal dunia, belum berlaku pertabalan khalifah lain. Bila dia isytihar di Mekah, dia sebagai khalifah selepas Yazid. Maka penduduk Mekah semua bai'ah dia. Fabuyi'a bil khilafah. Itu cerita dia. Jadi ramai juga sebenarnya orang yang terima kekhalifahan Ibnu Zubair. Antaranya penduduk Hijaz, hak sekitar luar daripada Mekah, Madinah, terima. Mesir terima. Mana bai'ah dia. Iraq terima. Khurasan terima. Dan ramai juga daripada penduduk Syam terima. Pakat waktu BSD berlaku ni pakat terima lah. Baik. Kemudian cerita dia banyak sini lah. Ringkas cerita ni sepatu lantik Marwah dan sebagainya. Tak apalah. Cumanya anda nak sebut di sini ni secara ringkas cerita tentang Abdullah bin Zubair. Baik, tak apalah. Masa ni sebab tu kata zaman fitnah. Jadi tujuan ulama kita, tujuan nak suruh kita faham ni bahawa cerita ni hak kita duk bincang ni zaman fitnah. Kita kena ambil sebab zaman kita fitnah walaupun tidak sampai peringkat perang. Baik, tak apalah. Kata Jundub lagi, bila dia minta daripada as-as supaya kumpul, sebab ni cuba perhatikan, jam ijma' li nafara, kumpulkan kepada aku nafara. Nafara tu makna ke dia? Nafara ni mengikut ulama dia kata jama'atul rijal min thalathatin ila 10, superahtin juga. Nafara ni ialah orang, kumpulan orang yang bermula dengan bilangan 3 hingga 10. Ada setengah kata tak sampai 10, 9 je. Kalau jumlah tu
lebih daripada 10 dalam bahasa Arab dia tidak panggil nafar. Maknanya hak Jundak minta panggil ni adalah kepala-kepala, orang-orang yang berkedudukan, orang cerdik-cerdik. Sebab kalau kita nak kecek dengan penyokong-penyokong biasa ni, oh tak boleh payah nyapak ada juruh gitu je lah. Panggil ketua-ketua. Jadi berdasarkan kepada nafara, ijma'li nafara, kumpulkan kepada aku satu kumpulan, mana kumpulan ni tak lebih 10 orang. Maknanya dia nak jumpa ni dengan kalangan pemimpin-pemimpin. Itu kata seorang tokoh bahasa yang bernama Al-Fayumi. Gitulah. Jadi dia pun kumpul. Jadi asal apa panggil lah orang-orang rapat dengan dia, keluarga dia, kepala-kepala ni, bukan orang-orang kapur biasa. Tu. Min ikhwanik itu. Jadi apa ni, Jundak ni dia bacalah ayat dia kata innamal mu'minuna ikhwah. Dia kata orang Islam ni kena ingat, kita nak kecek bak gapo pun bila melibat kesama Islam, jangan tinggal ayat innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman ni walaupun beza kumpulan, mana kita kira zaman ni, zaman ada dah lah kumpulan Hizbun ni. Ni Hizb Ibn Zubair, ni Hizb Muawiyah, Hizb Yazid, ada dah kumpulan orang Islam. Kalau lah ni, kalau Indonesia agak parti lah. Orang Islam ada beberapa parti, tapi Islam berlaku tu. Kena jangan lupa ya, innamal mu'minuna ikhwah. Sebenarnya orang beriman ni adik-beradik seibu sebapa. Ikhwah tu makna begitu. Gitu. Dia mana pada waktu tak apalah gitu. Anda tidak nak baca semua, cuma nak ambil poin-poin penting saja. Jadi akhir sekali bila Jundak buka peluang, masing-masing boleh bercakap, masing-masing boleh bui pandangnya, dia dengar, akhir sekali dia kata, aku mari kepada kamu ni, aku nak cerita kepada kamu tentang satu kisah berlaku. Kena ingat, sekarang ni popok kita ni nampaknya duk perai sama Islam. Duk perai sama Islam. Aku nak ayat cerita kepada kamu satu kisah berlaku zaman Nabi. Anda tidak baca sini, dia pun ceritalah. Nabi pernah hantar tentera Islam, termasuk Usamah tu. Dia pun ceritalah supaya kita maklum. Usamah ni dalam cerita ni, cerita Jundak ni, cerita ni lebih terang daripada sebelum ni. Orang Usamah bunuh tu bukan tentera-tentera biasa. Tentera ni dia bunuh ramai dari Islam, daripada beberapa orang. Dia bunuh orang Islam dalam peperangan. Hak tu ya jadi Usamah jadi nak marah tu. Kalau kita lah ke mana? Dia bunuh tentera-tentera Islam beberapa. Sebab itulah Usamah kejar dia, serai dia tu. Enggak, Usamah pada waktu ni muda, gagah lagi. Tu cerita dia. Pekapir tu, musyrikin. Tu Junduk tu cerita, kena ingat. Tapi bila Usamah nak tetak dia tu, dia mengucap, hak aku nak ayat kamunya, kata Jundak, bila siapa berita ni pada Nabi SAW, Nabi marah. Siapa Nabi ulang beberapa kali, mu nak bertanggungjawab kau dengan la ilaha illallah dia pada hari kiamat. Kalau Allah tanya, mu nak jawab mana? Siapa Usamah kata istaghfirli ya Rasulullah. Rasulullah doalah kepada Allah, biar Allah ampunkan saya. Nabi nak terus ulang tu juga. Mu nak buat lagu mana tu? Dan hadis tu berakhir di situ. Yang hendak disampaikan, poin yang paling utama yang hendak disampaikan oleh Jundak sini, hak tu Islam zahirnya nampak macam parak tu. Kita hidup perang ni zaman setengah ramai mana lagi sahabat ada dalam tentera tu. Jadi kalau kamu tabi'i, kamu bunuh tu orang Islam dah sakau, kamu bunuh sahabat, fikir tu. Tak, dia betul lah kalau kamu rasa betul pun perlu ke siapa perkat perang tu. Tu cerita. Jadi Jundak ni datang sebagai wakil muslih, pendamai. Boleh jadi kamu ni tabi'i tu Ibn Zubair tu sahabat. Ramai lagi sahabat yang berpihak dengan dia. Gak ni pun tentera Yazid ni ramai mana sahabat. Masa ni sahabat ramai lagi ni. Kena ingat. Tu hak Junduk sebab. Gak hak setara hak ngucap paruk tadi, ngucap kerana terdesak tadi. Dalam perang pula tu, kita tak perang lagi, cuma zaman fitnah. Nabi marah bertemu. Gak kalau kamu perang sama Islam, siapa membunuh cuba bayar ke. Maknanya di sini Jundak cuba nak menenangkan umat Islam supaya walaupun kita rasa betul pun sabar. Biar keadaan tenang, kita bincang dengan cara molek. Kalau tak boleh kamu bincang, aku boleh. Aku jadi orang tengah. Ibnu Umar pun boleh. Tu sahabat besar tu. Ada lagi masa tu Ibnu Umar tu. Ibnu Umar ada lagi masa ni. Bawa lah pokok ni. Tokoh-tokoh sahabat besar ni.
Tu maksud dia nya. Maknanya ada sekelompok daripada umat Islam ni cuba nak mendamaikan mereka. Itu cerita dia. Lepas tu cerita dia bawa selepas daripada tu samalah dengan cerita sebelum ni. Gitu ya. Tu berkenaan dengan hadis yang ke-8 ni. Gitu. Sebab tu dalam syarah Ethiopi pun dia tidak buat kesimpulan hadis ni sebab dia bincang dah sebelum ni. Cuma nak ayat tadi, perbezaan tadi cerita Jundab. Jadi Jundab, poinnya satu lagi, Jundab guna cerita Usamah ni untuk peringatan kepada Islam. Hak nak perang sama sedih, hak nak balas sama sedih ni, tengok Usamah. Akhir sekali Usamah lepas tu tak mau terlibat. Tak terlibat langsung. Bila orang Islam balas dia lari lalu. Cerita dia, anda baca. Bila dia tengok orang Islam balas dia lari lalu. Dia ingat cerita dia bunuh orang tu. Inilah suri teladan kepada kita ni. Sebab tu Jundab bawa cerita ni. Jadi untuk kita ke dia? Kita beza politik, beza badan NGO, boleh kata kita balas dengan adik-beradik kita. Janganlah siapa perekat tak tegur siapa. Jangan siapa kata huduh, "Mahai mu ni bukan kali tidak anak mu aku." Ada kecak gitu. Ada kecak gitu. Tak lihat. Itu kesimpulan yang kita boleh ambil lah. Gitulah. Baik. Yang terakhir, poin terakhir. Di sini dia buat khulasah. Wa khulasatul qaul fihi ma anna hadithahuma hasanun. Ringkasnya hadis ni kalaulah sebab ada yang kata hadis ni tidak sahih. Tapi ada kata sahih. Baik, kalau kita ambil yang pertengahan, hadis ni hadis hasan. Mana hadis ni boleh dibuat hujah. Orang yang mempertikaikan hadis ni sebenarnya orang itu terlalu ketat selangat piawaian dia tu. Hadis ni sahih. Dah baik, kalau kita nak terima kata ketat, hasan. Dia tidak sahih. Boleh digunakan untuk kita buat sebagai panduan untuk kita. Jadi begitulah. Kemudian hadis yang ke-9 itu kita bincang minggu hadapan lah. Jadi insya-Allah ana sebut tadi ana akan buat nota balik, lepas tu boleh baca sedih selepas ni. Jadi minggu depan tu kita masuk hadis ke-9. Jadi ke-9 paling utama ni sebagai peringatan kepada kita hubungan seorang Islam ni kena perhatian dalam Quran atau dalam hadis tadi kan innamal mu'minuna ikhwah. Sebenarnya orang beriman ikhwah. Ikhwah ni dalam bahasa Arab kalimah ikhwah digunakan untuk adik-beradik seibu sebapa. Mana pertalian seibu sebapa. Kenapa Allah gunakan kita yang sama akidah disebut sebagai ikhwah? Nak ayatnya bahawa kita ni walaupun tidak seibu sebapa tetapi kita dihubungkan dengan adik-beradik kerana seakidah. Dan akidah lebih besar. Hubungan akidah lebih besar daripada hubungan darah. Nabi Nuh terpisah dengan isteri dan anak dia walaupun orang panggil keturunan darah. Apa tu? Sebab akidah berbeza. Maknanya persamaan akidah lebih besar daripada persamaan darah. Lebih besar lah. Itu nak ayat. Jadi kena berhati-hati. Mudah-mudahan kita dapat ambil kesipandangan, ambil suri teladan daripada hadis ni. Kita jaga molek hubungan kita sama Islam supaya syaitan tidak boleh ganggu kita dalam bab hubungan kita dengan sama-sama walaupun berbeza banyak perkara. Mudah-mudahan begitulah. Kita doa kepada Allah supaya Allah jaga hati kita dan Allah beri keberkatan kepada kita. Kita berhenti setakat tu dulu. Jadi minggu depan kita ambil hadiah ke-9 dan saya akan bagi nota lah yang saya tak sempat nak buat tu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.